we are not seeking revenge. What we want to do is to restore the rule of law. PRU 14 detik di mana gabungan parti-parti pembangkang yang terdiri daripada Gabungan Parti Keadilan Rakyat, Parti Tindakan Demokratik, Parti Bersatu dan Parti Amanah yang membentuk Pakatan Harapan berjaya memulihkan parti kerajaan semasa Parti Barisan Nasional, Gabungan MIC, MCA dan UMNO. Ini merupakan satu kemenangan bersejarah bagi gabungan parti-parti pembangkang yang belum pernah menang sebelum ini sejak kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957 sepanjang 61 tahun. PH dalam perjalanan yang panjang menerima kepercayaan daripada rakyat memulihkan negara sekaligus memperbaharui janji menjaga kepentingan negara. PH membawa hasrat Malaysia baru dicirikan dengan keperluan diperbaharui, janji menjaga perpaduan dan keharmonian dan mengagihkan kekayaan negara secara konsep kongsi bersama. Yang menjadi sorotan utama dalam PRU 14 yang lepas adalah perpaduan rakyat dalam merealisasikan matlamat Malaysia baharu. Kerjasama antara rakyat dalam memilih gabungan parti pembangkang sebagai pemerintah kerajaan dengan jumlah keseluruhan yang keluar mengundi sebanyak 82.32% menunjukkan prinsip demokrasi adalah makau dan dikekalkan di negara ini. Dengan penubuhan kerajaan baharu yang memperoleh mandat daripada rakyat, peralihan kuasa berjalan dengan aman. Namun persoalannya sekarang adalah sejauh manakah pemupukan integrasi kaum pasca PRU 14. Antara cabaran yang dihadapi dalam pembentukan integrasi kaum pasca PRU 14 adalah munculnya isu sensitif yang melibatkan kaum atau agama khusus dengan golongan ekstrim ultra-pluralis. Ultra-pluralis ialah golongan yang merentasi kaum dan agama dalam memperjuangkan isu tersebut. Sebelum PRU ke-14, isu sensitif selalunya melibatkan antara kaum atau agama berlainan sahaja. Namun, oleh kerana perubahan tampuk kepimpinan kerajaan di mana Parti Selamat Barisan Nasional yang membawa panji ultra-nasionalis runtuh digantikan dengan Parti Pakatan Harapan yang memperjuangkan ultra-pluralis. Justru, golongan ultra-pluralis ini dilihat lebih berani mempersoalkan isu seperti agama Islam, bahasa Melayu, institusi beraja dan hak keistimewaan Melayu. Hal ini menambahkan minyak ke dalam api perbalahan kaum yang sedia ada di Malaysia. Seterusnya adalah menimbulkan isu polarisasi perkauman yang dikaitkan dengan isu politik, di mana masalah politik yang melibatkan polarisasi perkauman dijadikan salah satu jalan untuk mewujudkan perselisihan antara sesama kaum akibat kurangnya pemahaman dan sikap saling menghormati. Media massa menjadi sumber utama untuk memecah belahkan kaum dengan memainkan sentimen agama serta perkauman dengan tindakan segelintir ahli politik yang memuat naik komen atau membincangkan isu perkauman di media sosial. Dengan tindakan ini, rakyat dapat mengambil kesempatan kerana mereka akan terikut serta terpengaruh dengan setiap tindakan ahli politik. Kesan pemupukan integrasi kaum pasca PRU 14. Antara kesan-kesan pemupukan integrasi kaum pasca PRU 14 ialah wujudnya semangat perpaduan dan patriotisme. Pemupukan integrasi kaum menyebabkan perpaduan dan integrasi negara menjadi lebih kuat dan lebih bersemangat. Kepelbagaian yang diperolehi daripada penyatuan kaum ialah kekuatan dari segi kejayaan dalam mencapai kemajuan dan peningkatan sosial ekonomi serta keupayaan untuk mengatasi pelbagai masalah. Melalui pemupukan ini, konsep perpaduan di bawah satu Malaysia dapat dihayati dengan setiap orang menerima keunikan orang lain, supaya kita dapat hidup bersama dalam saling menghormati dan percaya. Ini merupakan kunci kepada negara yang aman dan kesejahteraan rakyat. Bangsa dan pembangunan negara tidak akan bermakna jika integrasi antara kaum tidak dikukuhkan untuk mengisi peranan warga negara dan kepimpinan hari ini. Kesan seterusnya adalah ekonomi negara semakin rancak berkembang. Pengukuhan ekonomi dapat dilihat semakin pesat membangun setelah lebih banyak dasar-dasar baru yang ditubuhkan, pelaburan dan tolak ansur antara kaum terhadap politik. Beberapa penjajaran kuasa teraju telah disaksikan di kedua-dua peringkat persekutuan dan negeri,
dan ini merupakan kali pertama dalam sejarah perubahan besar berlaku dalam kedudukan parti utama yang memerintah di kedua-dua peringkat pusat dan negeri. Selepas berakhirnya PRU14, terdapat banyak isu sensitif yang timbul berkaitan isu agama dan kaum di Malaysia. Kebanyakan isu PRU14 lebih sensitif dan kompleks apabila dikaitkan dengan isu agama dan kaum. Antara isu-isu sensitif yang dibagikan ialah hak keistimewaan Melayu, agama Islam, institusi kerajaan dan bahasa Melayu. Sikap yang ekstrim dan pendekatan provokatif dalam mengambil kesempatan dan menangguti air keruh demi perjuangan diri pasca PRU14. Sikap ini sangat berbahaya kepada hubungan antara kaum dan agama dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Hal ini kerana bagi masyarakat Melayu, hal-hal berkaitan kaum dan agama merupakan hal yang sensitif kerana melibatkan kedaulatan dan maruah bangsa. Oleh itu, bagi menjaga keharmonian bersama, setiap pihak perlulah menekankan kepentingan bertolak ansur di antara masyarakat di Malaysia. Jadi, bagaimanakah caranya untuk kita membendung isu-isu ini daripada terus berlarutan sekaligus memupuk perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia? Pertama sekali, kita haruslah menyebarkan mesej positif berkaitan kepentingan perpaduan dalam masyarakat Malaysia melalui media massa. Antara contoh media massa ialah media siaran, media cetak dan media luaran. Pelbagai ucapan umum juga boleh dikaitkan sebagai media massa. Media massa boleh dilihat sebagai penyebar saluran maklumat yang utama di Malaysia dan menjadi suatu keperluan kepada masyarakat untuk mendapatkan segala jenis maklumat yang ada berkaitan isu semasa. Ia juga mampu memupuk sikap gemar membaca di kalangan masyarakat majmuk tanpa mengira usia dan bangsa. Seiring dengan itu, mempergiatkan aktiviti kesukarelawan dan kebajikan dalam komuniti juga dapat melahirkan perpaduan antara kaum. Usaha ini telah pun dipraktikkan oleh masyarakat kita dari zaman dahulu lagi, iaitu dengan mengadakan aktiviti gotong royong dan majlis keramaian. Dalam mendepangi situasi ekonomi yang tidak menentu pada hari ini, kita tidak boleh mengharapkan bantuan dan insentif daripada kerajaan semata-mata. Tetapi masyarakat yang mempunyai rezeki berlebihan seharusnya turut sama melakukan aktiviti kebajikan untuk membantu mereka yang dalam kesusahan. Ibarat kata peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dicincin. Nilai kemanusiaan ini jika diterapkan dalam setiap individu, pastinya perpaduan antara kaum tidak akan menjadi masalah kepada masyarakat kita. Intihannya, penyertaan dan penggiatan yang aktif dalam aktiviti kesukarelawan atau kebajikan dapat menambah nilai perpaduan antara kaum. Kesimpulannya, pasca PRU14 menunjukkan corak pemupukan kaum di negara kita yang ada pasang surutnya. Walaupun pertukaran kerajaan yang berlaku secara drastik pada tahun 2018 itu mengemparkan seluruh negara, kita dapat melihat kerjasama yang luar biasa antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum dalam memilih dan menyokong kerajaan Pakatan Harapan pada ketika itu. Rakyat Malaysia haruslah mempraktikkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian bagi mengukuhkan perpaduan dan sekaligus mewujudkan kehidupan yang makmur. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Begitulah dapat disimpulkan dengan kehidupan di Malaysia yang penuh dengan kaum yang berbilang bangsa. Saya berharap keharmonian yang telah dicapai pada PRU yang ke-14 itu dapatlah dikekalkan sehingga ke anak cucu. Manakala kemerosotan perpaduan yang pernah berlaku pula dijadikan sebagai tauladan dan tidak berulang lagi. Bak kata pepatah, buang yang keruh, ambil yang jernih. Sekian, terima kasih.